Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live ya, bersama saya Dr. Nur Yaqin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity ya. Jadi hari ini kita amat bertuah kerana sama-sama kita adalah Dr. Raziah ya, iaitu seorang pakar perubatan keluarga ya, yang banyak berdepan dengan pesakit-pesakit ya, yang datang ke klinik kesihatan ya. Jadi kita pun hari ini 27 hari bulan Ogos ya, lagi 3 hari kita akan menyambut kedatangan hari kemerdekaan negara kita yang tercinta ini ya, negara Malaysia ya. Hari kemerdekaan pada 31 Ogos, so lagi 4 hari kita akan menyambut kemerdekaan. Tetapi dari segi aspek kesihatan ya, apakah sebenarnya erti kemerdekaan ya dari aspek kesihatan? Jadi bagaimana untuk kita memahami erti kemerdekaan dari perspektif kesihatan ya. Jadi sedikit pengenalan mengenai Dr. Raziah ya. Beliau mendapatkan pendidikan awal di bidang perubatan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia untuk undergrad ya. Kemudian beliau melanjutkan pengajian di Universiti Sains Malaysia ya di bidang perubatan keluarga ya, family medicine and med ya. Dan seterusnya beliau meneruskan kerjayanya di negeri Kelantan ya, dan seterusnya berpindah ke Selangor ya. Dan beliau bertugas di Klinik Kesihatan Selayang daripada 2003 sehingga 2010 ya, dan kemudian ditempatkan di Klinik Kesihatan Ampang daripada 2010 sehinggalah 2019 ya. Kemudiannya 6 bulan ya beliau ditempatkan di Klinik Kesihatan Membakut Beaufort Sabah ya pada tahun 2013, dan Klinik Kesihatan Tanglin daripada 2019 hingga 2020. Mungkin ada antara netizen yang pernah dirawat oleh beliau ya di klinik kesihatan tersebut ya. Jadi tanpa menaikkan masa ya, saya ingin jemput Dr. Raziah untuk bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Dr. Raziah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat hari ini. Sama-sama. Okay. Terima kasih pada Dr. Yaqin kerana menjemput saya lah pada pagi ini, dan insyaAllah saya harap dapat kita share lah beberapa perkara walaupun telah bersara ni Utamanya kalau saya rasa untuk bagi warga emas lah yang saya rasa kesihatan ni satu perkara yang memang kita perlu ambil berat lah pada umur begini. Okay, jadi Dr. Raziah pun baru sahaja pencen ya pada Januari awal tahun ini ya. Jadi mungkin banyak yang boleh dikongsi ya. Jadi kita teruskan kepada topik perbincangan kita, iaitu kita ingin berbincang mengenai definisi kemerdekaan. Jadi menurut perspektif Dr. Raziah yang sebagai seorang pakar perubatan keluarga, apa sebenarnya definisi kemerdekaan itu? Saya pun anak lepas merdeka sebab saya lahir tahun 60 kita tahu kita merdeka pada tahun 57. Dan kita kena buka dalam Kamus Dewan lah sebenarnya. Kalau ikutkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ni, dia bukan bahawa nampaknya agak terputus-putus sikit ya. Tapi tak apa. Bebas kita ya. Ada suara ke? Dia macam terputus-putus sikit Dr. Rat. Tapi rasanya okey. Tapi boleh kot, boleh teruskan kot. Dia macam agak terputus, but I think boleh lah, boleh lagi diteruskan. Okey, jadi maknanya kalau kita lihat merdeka tu yang kita fahami maknanya kita bebas, kita tidak bergantung. Kalau dalam negara kita memerlukan kepada kita bebas kan dalam yang luas, maknanya kita kita boleh unsur merdeka ni bagi seorang individu, bagaimanakah seorang individu merdekaninya, individu yang kembali kepada fitrah yang bagaimana Allah jadikan. Sebab kita tahu bahawa Allah kita ni ialah tujuan Allah jadikan kita ni semuanya untuk kebaikan kita, yang mana dia untuk kebaikan diri dan juga
dan juga kepada alam kita. Dan kalau kita balik kepada kesihatan kita lah, masukkan apa yang saya nampak lah bila kita dekat mereka juga, kesihatan ni maknanya benar-benar sihat, kita tak ada masalah, kita sejahtera, kita amat sejahtera. Dan bila kita cakap daripada segi kesihatan ni, memanglah kesejahteraan tu bukanlah hanya daripada segi luaran ataupun fizikal, tapi juga termasuk bagaimana keadaan mental kita dan juga bagaimana emosi kita, spiritual ataupun rohani kita. Dan satu lagi aspek yang sangat penting ialah bagaimana hubungan kita dengan sosial kita dengan ni. Kalau kita lihat selalu orang India kesejahteraan yang sempurna, yang dari segi dia bukan mata tak ada penyakit ataupun tidak berdaya. Jadi itu yang kalau kita relatekan kesihatan lah, insyaAllah. Jadi maksudnya Hello. okey. Jadi maksudnya memang meluaslah definisi merdeka dari aspek kesihatan. Hello Dr. Rad. Okey. Dia macam terputus-putus tapi rasanya okey kot. Cumanya Dr. Rad pakai wifi ke pakai telco punya internet? Ke pakai data? Pakai wifi atau data? Mungkin kalau wifi tak okey, boleh try data kot Dr. Rad. Okey, right. Tapi nampaknya memang definisi kemerdekaan dari segi kesihatan tu memang meluas ya, seperti yang Dr. Rad kongsikan tadi, di mana ianya meliputi aspek kesihatan fizikal, kesihatan emosional, kesihatan spiritual, dan juga kesihatan mental. Jadi kita tengok sepanjang pandemik COVID-19 ini bagaimana kesihatan mental banyak mempengaruhi aspek kemasyarakatan di mana kerana masalah ekonomi ada kes yang membunuh diri kerana tertekan dengan masalah ekonomi keluarga, ada yang dibuang kerja tertekan jadi mungkin itulah antara erti aspek kemerdekaan dari segi kesihatan yang perlu kita titik beratkan, di mana kita perlu memerdekakan diri kita daripada penyakit-penyakit, tak kisahlah sama ada penyakit fizikal penyakit mental penyakit spiritual penyakit psychological. Jadi sebagai seorang manusia, badan kita ni terdapat banyak komponen komponen fizikal, komponen spiritual, komponen mental, komponen emotional, dan semua aspek ataupun komponen tersebut perlulah kita ambil tahu ambil berat tentang kesihatan kita Jadi bagaimana cara untuk kita memerdekakan diri kita daripada penyakit-penyakit Jadi untuk pengetahuan semua, hari ini adalah sesi JV ataupun joint venture bersama Wanita Ikram Ampang Jaya, di mana Dr. Razia adalah salah seorang ahli Wanita Ikram Ampang Jaya yang aktif beraktivisme memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kesihatan, tentang isu-isu sosial, isu-isu pembaikan masyarakat dan sebagainya Jadi hari ini kita akan khusus membincangkan mengenai kemerdekaan bagaimana aspek kemerdekaan dari segi kesihatan. Dan sebagai seorang doktor pakar keluarga beliau banyak berdepan dengan kes-kes non-communicable disease ataupun kes-kes yang tidak berjangkit iaitu kes-kes seperti kencing manis, darah tinggi, obesity. Ini adalah antara kes-kes yang banyak sebenarnya ditemui di dalam masyarakat di mana kebiasaannya masyarakat akan datang berjumpa dengan doktor di klinik kesihatan dahulu dan sekiranya kesnya adalah complicated, kemudian barulah dirujuk kepada doktor pakar contohnya kes TB, kes asma kebiasaannya kita akan jumpa dengan doktor perubatan keluarga dahulu di klinik-klinik. Sekiranya kes tersebut tidak dikawal dengan baik kes tersebut adalah rumit kes tersebut adalah complicated kemudian barulah kes-kes tersebut
dirujuk kepada pakar perubatan seperti saya dan rakan-rakan di hospital di mana kita boleh melakukan ujian-ujian yang lebih terkini, ujian-ujian yang lebih tepat untuk kita membuat diagnosis dan cuba menyelesaikan masalah pesakit kerana tidak semua kes-kes yang diterima adalah straightforward ataupun simple terdapat juga banyak kes-kes yang ada komplikasi, kes-kes yang walaupun sudah dirawat dengan ubat-ubatan yang kebiasaannya diberi tetapi pesakit tidak juga sembuh jadi ketika itulah pesakit perlu dirujuk kepada kami doktor pakar perubatan di hospital jadi mungkin sebagai pakar paru-paru saya banyak menerima rujukan daripada pakar-pakar kesihatan keluarga daripada klinik mendapat surat rujukan daripada klinik kesihatan tertentu merujuk kepada saya pakar paru-paru untuk membantu menyelesaikan masalah paru-paru yang dihadapi oleh pesakit Okay, Waalaikumsalam Puan Izan Eric terima kasih kerana bersama-sama kita Puan Izan dan hari ini kita akan membincangkan mengenai kemerdekaan merdeka dari aspek kesihatan apa yang perlu anda tahu Jadi hari ini tetamu jemputan adalah Dr. Raziah iaitu doktor pakar perubatan keluarga yang mana beliau bertugas di klinik kesihatan jadi beliau banyak bertemu secara langsung dengan pesakit-pesakit di lapangan dan sekiranya pesakit tersebut mengalami masalah yang complicated, yang rumit, kemudian biasanya akan dirujuk kepada pakar-pakar di hospital seperti saya dan rakan-rakan Jadi antara soalan-soalan yang saya ingin tanyakan kepada beliau ialah tadi beliau ada mengupas mengenai definisi kemerdekaan dan kemudian apakah definisi kemerdekaan dari aspek kesihatan Jadi mungkin kalau ada para netizen yang ingin memberikan pendapat ataupun soalan mengenai merdeka dari aspek kesihatan bolehlah kongsikan di ruangan komen untuk saya bacakan soalan anda ataupun komen-komen anda untuk kita bincangkan Nampaknya Dr. Rat mengalami sedikit masalah internet di mana beliau tidak dapat menunjukkan diri bersama kita. Tapi tak apa, kita akan boleh teruskan perbincangan sambil menunggu kesesuaian beliau untuk bersama-sama kita Okey, jadi antara soalan yang saya ingin tanyakan kepada beliau ialah apakah penyakit-penyakit paru-paru yang sering dijumpai di klinik kesihatan Jadi seperti yang saya beritahu sebelum ini kebiasaannya kes-kes yang sampai kepada saya sebagai pakar paru-paru kita menerima kes-kes yang kompleks, complicated. Contohnya kes tuberkulosis penyakit TB atau batuk kering Kebiasaannya penyakit TB ini dia akan sembuh setelah pesakit memakan ubat Okey, itulah tetapi ada juga kes-kes yang walaupun dah makan ubat selama 2 bulan ataupun 6 bulan tetap juga tidak sembuh Okey, saya cuba untuk invite kembali Dr. Rat ke bersama-sama kita tapi kelihatannya agak gelap skrin ini bagaimana para netizen, adakah para netizen dapat melihat gambar Dr. Raziah di situ Okey, mungkin Dr. Raziah boleh cuba keluar dulu kot Dengar ke suara saya? Dengar suara tapi gambar tak nampak Okay, I think Dr. Raziah akan cuba masuk balik selepas ini Okay, jadi sementara itu kita akan teruskan perbincangan berkenaan dengan kes TB tadi yang saya ceritakan Kebanyakan kes TB sepatutnya akan menjadi tambah baik Perubahan akan dapat dilihat secepat 2 bulan setelah mengambil ubat tetapi kita perlukan total 6 bulan untuk komplitkan ubat TB Jadi saya pernah menerima kes-kes yang mana walaupun dah 6 bulan makan ubat TB tapi kahaknya masih lagi positif Jadi sebab itulah Dr. Pakar Kesihatan Keluarga refer kepada pakar paru-paru untuk menyelesaikan masalah ini Kenapa kenapa walaupun dah makan ubat 6 bulan tapi tetap tidak sembuh dengan baik. Okey, Khairul Nisa Abdul Razak katanya tak nampak tak nampak apa tu? Adakah tak nampak wajah saya ataupun tak nampak wajah Dr. Raziah? Mungkin boleh lebih spesifikkan sedikit. Daripada Cik Inah tak nampak, mungkin tak nampak wajah Dr. Rat Okey, Cik Inah kata suara dengar Izan Eric kata tak nampak doktor, tak nampak gambar doktor. Adakah gambar doktor Yakin ataupun Dr. Rat yang tak nampak?
Okey, dan komen daripada Ismayanti ya, saya belum merdeka dari makanan yang lazat dan penyebab penyakit. Ya betul tu. Jadi makanan adalah antara punca banyak penyakit dia. Ada pepatah mengatakan kebanyakan penyakit berpunca daripada perut ya. Jadi sekiranya kita menjaga pemakanan kita, menjaga perut kita, insya-Allah kita boleh memelihara diri kita daripada penyakit ya. Okey, Dr. Raz, masih gelap lagi ni. Saya pun tak pasti kenapa gelap ya. Tadi okey. Tadi awal tadi okey, lepas tu dia gelap. Okey tak apa Dr. Raz. Mungkin Dr. Raz boleh cuba. Kalau suara boleh. Dengar tak suara saya? Dengar, suara dengar. Cuma gambar je. Dengar tak suara saya? Dengar. Sebab dia suara saya dekat dengan arah. Okey. Cuma gambar tu gelap tu. Saya pun tak pasti, tapi saya dah buka dah kamera saya semua. Dia minta saya duduk dekat dengan router. Saya dekat dah duduk dengan router. Okey. Tak boleh. Okey, tak apalah Dr. Raz. I think kalau tak dapat gambar keluar tak apa, asalkan boleh dengar kot. What do you think? Is it okay? I think should be fine, right? Dengar suara pun boleh kot. Okey, boleh insya-Allah. Jadi kita teruskan dengan soalan yang seterusnya ya. Mungkin Dr. Raz boleh kongsikan kepada kita ya. Apakah penyakit-penyakit paru-paru yang sering dijumpai di klinik kesihatan ya? Sebagai mana kita tahu Dr. Raz telah berpengalaman bertahun-tahun ya berjumpa pesakit di klinik kesihatan ya di Selayang ya, di Ampang, di Tanglin, di Sabah ya. Jadi menurut pengalaman Dr. Raz ya, apakah penyakit paru-paru yang kerap dijumpai di klinik kesihatan? Silakan Dr. Raz. Sebenarnya kalau kita lihat daripada data penyakit-penyakit kedatangan pesakit ke klinik kesihatan almost saya rasa semua klinik kesihatan di Malaysia, penyakit utama ialah penyakit saluran pernafasan. Ataupun kita panggil upper respiratory tract infection lah. Itu yang paling common sekali. Tapi bila kita cakap pasal paru-paru ni lower down kan sebenarnya iaitu saluran pernafasan bawah. Jadi yang biasa kita dapat itulah asma macam Dr. Yakin pernah buat di FB iaitu penyakit kita panggil COAD ataupun chronic obstructive airway disease yang mana terdiri daripada bronchitis ataupun emphysema dan juga satu lagi ialah jangkitan kuman lah sama ada pneumonia ataupun sebenarnya kat Malaysia kita masih bermasalah lagi dan ramai pesakit ke klinik kesihatan ialah jangkitan TB yang sepatutnya kita kata kita dah pada satu masa dulu kita memang dapat kawal dah tapi lepas tu dia dengan masalah penyakit lain menyebabkan ketahanan tubuh menjadi lemah, jadi penyakit TB itu makin bertambah. Ini saya ambil seperti contoh HIV lah yang kita nampak memang signifikan selepas tinggi HIV, lepas tu kita lihat penyakit TB ataupun tuberkulosis tu ataupun batuk kering dipanggil bertambah makin bertambah di Malaysia ni. Okey itu yang antara penyakit-penyakit paru-paru yang utamalah yang kita selalu dapati di klinik kesihatan. Jadi betul je Dr. Raz, saya tertarik dengan kata-kata Dr. Raz mengenai penyakit TB Sepatutnya kita dah lama dah merdeka daripada penyakit TB, tapi persoalannya kenapa kita masih lagi dihantui oleh penyakit TB ini Jadi memang sebenarnya banyak faktor-faktor yang menyebabkan penyakit TB masih lagi berlega-lega di negara kita Masih lagi ramai orang mendapat TB di negara kita Statistik pun menunjukkan daripada 100,000 rakyat Malaysia 81 orang didapati menghidap penyakit TB walaupun kita dah lama mengamalkan sistem imunisasi vaccination untuk mencegah penyakit TB, tapi masih lagi terdapat penyakit itu di kalangan rakyat negara kita Jadi mungkin antaranya sikap kita sendiri yang sebenarnya masih belum betul-betul merdeka mungkin dari segi pengetahuan kesihatan mungkin contohnya pesakit saya ramai yang defaulted treatment maksudnya dah makan ubat TB selama sebulan dah rasa okey terus tak makan ubat TB dah walaupun kita dah bagi tahu ubat TB ni perlu makan selama 6 bulan jangan tak habis makan ubat tetapi mereka tetap juga memberikan berbagai-bagai alasan doktor sibuk lah, banyak kerja lah sebagainya. Tapi masalahnya bila TB tu datang kali kedua TB menjadi lebih serius lebih kebal dan lebih sukar untuk dirawat Okey, ada soalan daripada Encik Abdul Jabir kata mengapakah hak syarikat selalu berkumpul di tekak di sebelah pagi
Jadi Encik Abdul Jabir, kebiasaannya ini adalah simptom yang kerap berlaku di kalangan pesakit COPD ya, iaitu pesakit yang perokok ya. Jadi memang antara simptom mereka ialah kahak selalu berkumpul di tekak ya, terutamanya di sebelah pagi ya. Ini mungkin berkaitan dengan sistem pembuangan kahak ataupun sistem kita ada banyak sel-sel di bahagian tekak, bahagian saluran pernafasan yang sebenarnya boleh membantu mengeluarkan bendalai dengan berkesan. Tetapi kadang-kadang di kalangan perokok ya, proses itu tidak berlaku dengan lancar yang mungkin kita panggil silia. Silia adalah seperti penyapu di bahagian saluran pernafasan ya. Kebiasaannya kita ada macam silia, iaitu macam penyapu kat bahagian pernafasan kita ni untuk membersihkan bendalai tersebut ya, ketika kita tidur ya, dia tak ada masalah sebenarnya. Tetapi di kalangan perokok kadang-kadang silia tersebut ataupun penyapu tersebut menjadi tidak berfungsi dengan baik, menyebabkan kahak terlalu banyak berkumpul terutamanya di awal pagi ya. Okey, daripada Cik Nah, tak nampak Dr. Rat, okey, tak apa, gambar Dr. Ru nampak, okey, dengar suara Dr. Rat, okey, hanya dengar suara Pro, okey, baiklah, terima kasih atas feedback daripada netizen semua. Jadi saya akan teruskan soalan yang seterusnya ya Dr. Rat ya. Dari segi pengalaman Dr. Rat ya, apakah sebenarnya masalah-masalah ataupun cabaran yang kerap dihadapi oleh pesakit di klinik kesihatan? Kita faham kalau kita lihat sistem di Malaysia ni memang tumpuan utama yang kita minta supaya pesakit pergi bila mereka mendapat gejala penyakit ialah ke klinik kesihatan sebab tu kalau kita lihat kebanyakan klinik kesihatan terutamanya bagi mereka yang duduk di Selangor ataupun di Kuala Lumpur memang semua klinik kesihatan memang penuh lah ramai pesakit yang ramai. Jadi selalu yang kami mendapat aduan daripada orang ramai lah masa menunggu yang lama Jadi saya rasa saya nak nasihatkanlah sebenarnya bagi untuk kita mengatasi ni. Of course kalau kita lihat dia bukanlah hanya pada pihak pesakit saja dari segi masalah menunggu yang lama ni. Tapi juga kita pun tahu bagaimana klinik kita mungkin sempit daripada segi susun atur tu dia boleh juga menyumbang kepada daripada segi flow pesakit menyebabkan itu mengganggu kepada masa menunggu. Terutama pada waktu sekarang kita lihat dengan keadaan COVID-19 kan bagaimana susun atur klinik tu memang perlu diubah suai untuk memastikan tiada risiko jangkitan kalau ada mana kes-kes yang terlepas masuk dalam klinik supaya risiko jangkitan tu dapat kita kurangkan Dan of course di pihak kami daripada segi masalah kaki tangan kurang staff semula. Tapi saya nak ingatkan bagi orang ramai yang nak ke klinik kesihatan tu pastikan dan juga untuk memastikan anda cuma dalam keadaan yang lebih selesa maknanya janganlah datanglah ke klinik pada ketika yang awal lah, maknanya janganlah tunggu sampai gejala tu teruk baru pergi itu boleh mengganggu. Sebab kalau misalnya terlalu banyak emergency dia juga boleh mengganggu doktor untuk melihat pesakit kronik satu lagi itu satu lagi ialah bila datang ke klinik pastikan sebelum anda balik jika perlu anda perlu datang kembali ke klinik tu tengok betul-betul kad appointment tu bila tarikh temu janji pada masa yang bila. Sebab salah satu daripada faktor utama yang menyebabkan isu masa menunggu yang lama tu ialah pesakit-pesakit datang tidak mengikut temu janji yang diberikan. Dan saya rasa sekarang ni semua hospital dan juga klinik memang mengamalkan apa yang kita panggil staggered appointment di mana pesakit betul-betul datang kita berikan temu janji itu pada waktu yang sangat khusus. Maknanya dia kena datang katalah 8 hingga 8.30, 8.30 hingga 9. Jadi kita harap sangat supaya pesakit datang pada waktu yang betul-betul ditulis. Selalunya apa yang berlaku Dr. Nurul, kebanyakan pesakit walaupun kami suruh datang pukul 10 akan datang pukul 8. Reasonnya sebab apa? Anak saya pergi kerja jadi dia hantar saya sekali. Jadi itu satu lagi dan satu lagi untuk mengurangkan isu tu juga saya harap orang ramai semua alert kat mana klinik kesihatan yang paling dekat dengan rumah mereka sebab sekarang ni dah banyak dah klinik kesihatan sebab kalau saya duduk di Keramat ni EU2 ada, Keramat ada, Setiawangsa ada sebenarnya dah banyak. Tengok yang paling dekat dengan rumah kita supaya
kita dapat mengoptimalkan perkhidmatan klinik yang terdekat dan mengurangkan kesesakan. Janganlah semua nak pergi ke klinik kesihatan Kuala Lumpur yang cantik dan canggih tu. Walhal itu kita bagi masyarakat di sekeliling sana. Sebab insya-Allah semua perkhidmatan adalah sama sebenarnya kalau kita lihat di semua klinik kesihatan, kecuali jika ada perlu prosedur-prosedur tertentu itu kita akan uruskan untuk pesakit dirujuk pada klinik yang lain lah. Jadi maknanya kalau kita lihat untuk memastikan kita benar-benar merdeka tu, ilmu tu ilmu apa patut kita buat untuk kita pasti kita sihat, termasuk juga kat mana kita perlu mendapatkan perkhidmatan kesihatan untuk kita pergi dapatkan pemeriksaan dan juga rawatan. Dan satu lagi kita dapat kita lihat juga masalah pesakit ni selalunya terutama jangkit kronik mereka tidak mengambil rawatan seperti yang dicadangkan oleh doktor, yang dinasihatkan oleh doktor. Selalunya ada je alasannya lah kan. Kalau sekarang ni dengan durian yang banyak, popularnya jawapan pesakit ialah sebab saya makan durian jadi saya berhenti makan ubat, terutamanya ubat yang pesakit kronik. Itu pun saya harap Dr. Yakin selalu tekankan setiap kali sebab durian tu yang kita tahu gula dan juga karbohidrat je mengapa dia boleh menyebabkan dia tidak boleh mengambil ubat. Dan kalau misalnya dia rasa takut sangat pun, pastikan dia tak bertemu dalam perut lah. Makanlah durian waktu tengah hari, makanlah ubat bagaimana waktu malam ataupun waktu pagi kan. Yang kita ini. Dan satu lagi terutama sekali pada musim COVID ni kita nak supaya orang ramai pastikan tiada mereka tidak menyebabkan risiko jangkitan pada orang lain. Terutamanya macam kita sebut sakit TB tadi kan Dr. Nurul yang mana kita tahu bahawa jangkitan tu memang melalui udara. Jadi pastikan semua nasihat yang doktor beri semasa anda mula didiagnosa tu diikuti dengan baik sebab kalau tidak dia meningkatkan lagi risiko kepada orang lain di klinik tu. Seperti makan ubat awal tu lepas tu pastikan pakai mask supaya tidak ada risiko jangkitan pada orang lain dan juga jika anda ada sakit lain pastikan, terutamanya kita lihat kat Malaysia ni salah satu daripada faktor yang kita perhati mengapa berlakunya peningkatan sakit TB ni ialah terutamanya di kalangan pesakit diabetes. Saya rasa Dr. Nurul lagi aware tentang tu. Jadi adalah sangat penting dia juga pastikan ubat-ubat untuk penyakit kronik dia tu juga diambil untuk memastikan janganlah disebabkan dia kata dia makan ubat TB jadi ubat lain tu dia berhenti. Jadi saya rasa itu antara yang saya boleh yang saya nampak lah yang masalah-masalah pesakit di klinik kesihatan lah insya-Allah. I see. Jadi maksudnya memang pesakit perlu bertanggungjawab mengambil sikap tanggungjawab mengetahui tentang ubat-ubatan yang mereka ambil Jadi mereka boleh berbincang dengan doktor sekiranya mereka tidak pasti. Maksudnya jangan mengambil keputusan sendiri berbincang dahulu dengan doktor anda sebelum membuat keputusan terhadap ubat-ubatan anda sama ada nak teruskan ataupun nak ambil ataupun macam mana Okey, ada soalan, ada komen sedikit daripada Puan Nur Ashikin Abdul Hamid dengar suara pun okey. Terima kasih Puan Nur Ashikin bersama-sama kita. Dan daripada Nurlina binti Yusuf, Assalamualaikum Dr. Yakin dan Dr. Razia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nurlina terima kasih sama-sama kita. Soalan daripada Sabun Debu Suhaimi Saleh salam doktor, apakah kebarangkalian pesakit TB menjangkiti orang lain? Apa pencegahan yang perlu dilakukan oleh orang yang masih sihat untuk tidak dijangkiti TB? Okey, jadi seperti yang saya ceritakan tadi di mana negara kita adalah negara yang agak tinggi kejadian ataupun insiden TB itu daripada 100,000 rakyat Malaysia, 81 orang dilaporkan mempunyai penyakit TB. Jadi memang kebarangkalian pesakit TB menjangkiti orang lain tu adalah tinggi sebenarnya kerana TB itu juga boleh merebak melalui udara melalui air liur Jadi sekiranya anda
duduk berdekatan dengan pesakit TB yang sedang batuk ataupun sedang bersin ya, jadi anda berkemungkinan tinggi untuk mendapat jangkitan tersebut ya. Jadi sebab itulah pemakaian mask ya ataupun tutup muka boleh membantu memelihara anda daripada mendapat penyakit TB dan juga penyakit COVID-19 lah ya. Jadi sekarang kita bercakap mengenai penyakit TB ya, jadi antara cara-cara untuk mengelakkan ya daripada terkena jangkitan TB ialah anda perlu menjauhkan diri daripada orang-orang yang ada simptom batuk berterusan, kerana kita tidak tahu sama ada batuk berterusan itu adalah disebabkan oleh TB ataupun disebabkan oleh perkara-perkara lain ya. Jadi selain daripada itu, pemakaian mask sangat penting ya untuk memelihara diri anda, dan juga hand washing lah, membersihkan tangan ya, dan seperti yang kita tahu, kuman TB ya seperti juga kuman COVID-19 yang mereka boleh merebak melalui udara ya, melalui IDO dan juga melalui sentuhan. Jadi perlu berhati-hati dan amalkan hand hygiene ya, protection penjarakan sosial dan SOP yang hari-hari ditekankan oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia ya, mengenai penjagaan. Jadi sekiranya anda menjaga diri anda daripada terkena COVID-19, sekaligus anda sebenarnya menjaga diri anda daripada terkena penyakit TB ya. Okay, jadi kalau saya boleh tambah boleh sila pada soalan tadi. Kita tahu salah satu daripada vaksinasi BCG, sebab kita ada masalah juga di mana setengah-setengah ibu bapa ada yang memang sign lagi semasa dia mengandung tak nak anak dia diberi imunisasi langsung. Sebab kita rasa itu pun salah satu daripada penyebab kita dapat mengawal ialah dengan imunisasi. Jadi saya harap orang ramai tidak ragu-ragu tentang kebaikan dan kepentingan imunisasi ni, dan kita doa juga pada Allah supaya COVID-19 ni kita akan dapat vaksin untuk COVID-19 dengan masa yang segera untuk membantu kita menghadapi suasana COVID-19 sekarang ni. Satu lagi kita lihat gini, kalau misalnya pasal Encik tadi tanya bagaimana kita menghindari kalau kita tak ada tahu orang yang rapat dengan kita, jiran kita ke kawan sekerja kita yang memang didiagnosa TB, kita hendaklah pergi ke klinik kesihatan untuk dapatkan pemeriksaan sebab salah satu daripada perkara yang sangat yang perlu dibuat dalam mengawal penyakit TB ni ialah contact tracing lah, di mana mereka yang berada bersekitaran dengan pesakit TB perlu mendapatkan pemeriksaan untuk memastikan mereka tidak dijangkiti. Sebab kadang dia mengambil masa juga. Ada orang dia kata batuk biasalah tapi sebenarnya dia juga mungkin mempunyai kuman TB yang mana kalau tidak dirawat dengan segera boleh menyebabkan lagi teruklah. Itu yang saya ni. Betul ya, contact tracing ya, screening ya. Jadi kalau sesiapa yang mempunyai ahli keluarga, terutamanya yang tinggal serumah dengan orang TB ya, walaupun dia sihat, pergilah memeriksa diri anda di klinik kesihatan terdekat ya. Lakukan ujian mental test tersebut untuk mengetahui sama ada adakah anda telah mendapat jangkitan TB ataupun tidak ya, kerana berada satu rumah dengan pesakit TB meninggikan risiko anda untuk mendapat TB ya, kerana TB boleh merebak melalui udara. Jadi kebarangkalian sangat tinggi untuk anda menyedut udara yang sama yang disedut oleh pesakit TB tadi ya. Jadi memang sangat tepat sekali. Dan juga saya pun amat mengharapkan agar golongan anti-vaxxers ataupun anti-vaksin yang gerakannya agak dahsyat juga ya di negara kita ya, sangat hebat di Facebook, di media sosial ya, mempertahankan anti-vaksin dan sebagainya. Saya amat berharap agar mereka segera sedar ya bahawa sebenarnya vaksin ini adalah untuk kebaikan bersama ya. Janganlah bersikap mementingkan diri sendiri, kerana sekiranya anda tidak memvaksinkan anak anda ya, dan sekiranya anak anda mendapat penyakit yang sepatutnya sudah pupus, tetapi kerana tak vaksin dapat balik penyakit tu, anak anda berisiko untuk menyebarkan vaksin tersebut kepada anak-anak orang lain yang sebenarnya dah dapat vaksin ya. Jadi sama-samalah kita berdoa agar golongan anti vaksin ini mendapat hidayah ya, supaya mereka sedar bahawa sebenarnya vaksin ini adalah untuk kepentingan bersama. Ini bukan agenda Yahudi dan sebagainya seperti mana yang digembar-gemburkan di media sosial ya. Okey, daripada Iskandar Muhammad, apa pendapat Dr. Razia mengenai anti-vaksin yang mula menular sekarang dengan memberi dakwah tidak berasas berkaitan vaksin dan memomok-momokkan mereka sehingga ramai yang percaya bahayanya vaksin? Okey, mungkin Dr. Rat nak bagi komen ni tentang anti-vaksin ni. Silakan Dr. Rat. Saya rasa ni macam Dr. Nurul cakap tadi maknanya bagi pihak kita, pada saya lah kita berdoa pada Allah, semoga Allah membuka hati mereka
sebab rasanya dah banyak dah di kalangan kita pun dengar macam mana Dr. Sakinah FMS di Johor berjuang sungguh-sungguh tentang ni, Dr. Suhazli dan dia punya champion Dr. Musa ke sana ke seluruh negara membincangkan tentang isu ni dengan harapan bahawa dalam kita harapkanlah antara sesi-sesi ni hati-hati yang akan terbuka untuk melihat kebenaran di sebalik itu, sebab kita cakap daripada segi fakta insya-Allah lah, sebab Allah kata kita carilah ilmu dan memang ilmu tu menunjukkan bahawa ada benefit daripada vaksin tu. Kalau kita lihat statement-statement mereka tentang yang macam Dr. Nurul cakap tadi, tiada fakta ataupun asas yang kukuh yang kita nak ni. Sebab dalam Islam pun kalau kita lihat kita tengok ada tak Al-Quran ataupun As-Sunnah yang support kita punya pendapat tu kan, yang untuk kita tu. Jadi sebab tu di pihak kita sekarang ni maknanya kita teruskan menyebarkan dan juga memahamkan orang ramai. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah membuka hati mereka dan menjadikan rakyat Malaysia semua merdeka lah dan terbuka hati mereka. Ini satu lagi samalah kalau kita cakap dari segi TV juga tadi, stigma ni satu isu yang memang yang menyebabkan orang tak nak datang rawatan, orang tak makan ubat, orang lambat datang dan saya dulu pernah ni dah pencen kan sebagai petugas kesihatan dulu, masalah stigma ni sebenarnya bukanlah di kalangan orang ramai, di kalangan anggota kesihatan pun di sebalik kami ni memang tiap-tiap minggu ada continuous medical education kan, semua staff kan, di kalangan semua staff, tapi masih ada juga berlaku di kalangan kaki tangan kesihatan. Sebab tu saya rasa walau apa-apa pun sebagai hamba Allah ni memang hidayah pada Allah tu amat kita memang kena minta sangat dengan Allah supaya Allah dalam apa jua dalam agama ke dan juga dalam aspek kesihatan, insya-Allah. Okay, jadi memang tepat sekali Dr. Rat, bersempena kedatangan hari kemerdekaan bersama-samalah kita memerdekakan minda kita, pemikiran kita daripada bertakuk di pemikiran yang jumuk dan kodok yang menolak kemudahan teknologi yang telah pun sampai kepada kita Kajian-kajian telah pun sampai kepada kita yang menunjukkan betapa pentingnya vaksin ini untuk mengelakkan penyakit berjangkit dan disebabkan adanya gerakan anti vaksin ini menyebabkan banyak penyakit yang sebelum ini telah pupus, telah tiada, mula ada balik, mula datang balik ke negara kita. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Jadi saat kita nak bergerak menjadi negara maju pemikiran kita, pemikiran sesetengah daripada kita masih lagi bertakuk di pemikiran yang kolot dan jumuk yang tidak mahu menerima pembaharuan dari segi teknologi kesihatan itu sendiri Jadi kita harap kita lebih terbuka terutamanya menerima aspek-aspek yang baik dari segi teknologi, terutamanya teknologi perubatan itu sendiri Dan sekarang ni memang kita sedang menunggu kedatangan vaksin untuk merawat ataupun mengelakkan penyakit COVID-19 agar kita dapat meneruskan kehidupan seperti biasa tidak perlu lagi kita berada dalam ketakutan kerana kita semua sekarang masih lagi ketakutan takut kalau kita mendapat COVID-19. Jadi kalau adanya vaksin terhadap COVID-19 nanti insya-Allah kita lebih merasa tenteram dan tenang dan lebih boleh meneruskan aktiviti seharian kita dengan lebih baik Dr. Rat Insya-Allah. Okey, insya-Allah daripada Iskandar Muhammad harap Dr. Nurul boleh buat sesi khas berkaitan topik vaksin nanti insya-Allah. Insya-Allah Iskandar, terima kasih atas cadangannya. Dan daripada Subhanallah, thank you well leaded talk on vaccination and staying healthy. Okay, you are welcome Subhanallah, thank you for joining us. Okay, nampaknya kita pun sudah kehabisan masa masa terlalu cemburu dengan kita tanpa disedari kita pun sudah habis menutup sesi ini Okey, baiklah. Terima kasih Dr. Rat atas kesudian meluangkan masa dan ilmu dan sharing pengalaman InsyaAllah banyak kebaikan yang dapat kita dapatkan daripada perbincangan kali ini Dan terima kasih kepada para netizen kerana bersama-sama kita membincangkan dan mendengar perbincangan mengenai merdeka dari aspek kesihatan. Semoga selepas ini kita semua dapat memerdekakan pemikiran kita, tabiat kesihatan kita agar kita dapat
merdeka dari berbagai-bagai jenis penyakit ya, sama ada penyakit yang berjangkit ataupun yang tidak berjangkit ya. Okey, baiklah, welcome Puan Izan Eric ya, terima kasih kerana bersama kita. Okey, pada Dr. Rat, terima kasih banyak Dr. Rat ya. Dan terima kasih kepada anak kita yang lain. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.